السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pada malam ini dapat kita sama-sama menghadirkan diri ke salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya menggantikan pengisian yang sepatutnya disampaikan oleh sahibul fadilah Ustaz Bashir, tajuknya tentang hadis Jibril. Jadi apabila tajuk tentang hadis Jibril berkenaan dengan malaikat Jibril, maka malam ni kita gantikan tajuk yang sama berkenaan dengan malaikat. Tapi bukan nak sambung tentang hadis Jibril, tetapi kita nak bincang tentang golongan manusia yang dia mendapat doa daripada para malaikat. Okay, saya telah edarkan nota PDF soft copy pada Bilal Ustaz Syarifuddin, nanti boleh dapat pada beliau. Dan saya akan paparkan di TV kiri dan kanan tuan-tuan dan perempuan seperti kebiasaannya. Tunggu dia keluar sekejap. Okey. Malam ni insya-Allah dalam tempoh lebih kurang dalam ni dah dekat 35 minit sahaja baki waktu Isyak, saya akan berhenti insya-Allah mengikut kebiasaan tuan-tuan dan perempuan. Yang mana kita akan bincang tentang 10 golongan manusia yang mendapat doa para malaikat. Okey. Kita sedia maklum bahawasanya para malaikat ini salah satu ibadah dia, salah satu tugas para malaikat adalah mendoakan manusia yang berada di bumi. Okey, sekejap Okey, tak apa. Sambil tu tuan-tuan boleh tengok dekat slide ni. Okey. Malaikat ni tuan-tuan mendoakan manusia di bumi ni, kadang-kadang dia doa kebaikan dan kadang-kadang doa juga keburukan. Tapi malam ni kita tak mau cerita yang mendoakan keburukan kepada manusia, tapi kita nak cerita dulu doa untuk kebaikan. Sekejap tengok slide. Okey, dah keluar dah tu. Okey. Ibu-ibu nampak tak slide kat belakang? Nampak? Nampak jelas tak? Jelas Okey. Tu tajuk dia. Jadi sebelum kita masuk kumpulan yang pertama yang akan didoakan oleh para malaikat, kita dapatkan dulu maklumat, betul ke para malaikat ini mendoakan orang-orang yang beriman? Jawapan dia ya. Dalil dia kita boleh rujuk di dalam surah Ghafir. Ya, ayat yang ke-7 muka surat 467. Dalam ayat ke-7 surah Ghafir ini, ayat ini Allah menyebutkan, saya terus baca pada terjemahan ayat sebab waktu kita terlalu laju kan. Kalau kita waktu panjang sikit apa, tapi tak apa, saya cuba sampaikan dalam keadaan yang mudah untuk difahami insya-Allah. Okey. Ayat ini Allah Taala menyebutkan bahawa ada malaikat pemikul arash, alladzina yahmiluna al-arsh. Malaikat pemikul arash dan malaikat yang berada di sekeliling arash ini, mereka buat apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Mereka ini selalu bertasbih, memuji Allah. Puji, malaikat ini bertasbih, dia puji Allah. Siapa dia? Malaikat pemikul arash, malaikat yang berada di sekeliling arash. Dalam masa yang sama para malaikat ni buat apa? Allah kata wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Okey, malaikat ni bukan sekadar dia bertasbih, bukan sekadar dia memuji Allah, tapi para malaikat ini kata Allah apa? Mereka meminta ampun kepada orang yang beriman, untuk orang yang beriman. Jadi manusia yang beriman di muka bumi ni, malaikat-malaikat tadi akan buat apa? Dia akan minta ampun kepada Allah. Cara dia minta ampun, ayat tu menyatakan, mereka kata wahai Tuhan kami, dengan rahmatmu, dengan ilmumu yang meliputi segala-galanya,
berilah keampunan kepada orang yang dekat dunia tu, yang dia nak bertaubat, dia berusaha ikut jalan engkau, peliharalah mereka daripada azab neraka jahim. Jadi ayat ni membuktikan bahawa para malaikat mendoakan orang yang beriman. Okey, ada satu lagi ayat, tapi saya takkan bacakan ayat ini. Boleh dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahawa salah satu daripada tugas malaikat adalah mendoakan orang beriman. Ayat apa? Surah Asy-Syura ayat nombor 5 muka surat 483. Okey, kita pergi kepada kumpulan yang pertama. Okey, kumpulan yang pertama, dia akan dapat doa malaikat adalah orang yang menunggu waktu salat. Tuan-tuan yang sekarang ni berada di masjid ni, tuan-tuan tengah buat apa ni? Sebenarnya tunggu siapa ni? Jawapan dia adalah menunggu waktu Isya. Jadi kalau ada mana-mana, contohnya penceramah tak datang lah, contoh kan, mungkin jam ke mungkin apa, tuan-tuan janganlah balik. Dah datang elok-elok, datang maghrib ke masjid, kalau boleh jangan balik. Buat apa? Tunggulah sampai waktu Isya. Kenapa? Apa kelebihan dia? Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Para malaikat akan berselawat untuk seseorang di antara kamu selagi mana dia berada di tempat dia mengerjakan salat. Tempat mengerjakan solat bukanlah membawa maksud dia solat dekat saf depan, kat situ je dekat bergandak, tak. Para ulama hadis kata selagi mana dia berada di tempat solat, kalau dalam masjid dia termasuk juga. Contoh tadi duduk kat depan, lepas tu lepas dia habis semayang, dia jenis suka bersandar kat tiang, dia pergilah cari tiang, termasuk dalam hadis juga. Okey, Nabi kata lepas tu syarat dia selagi mana dia belum berhadas. Apa maksud dia belum berhadas? Okey, belum berhadas ini kata para ulama hadis dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, yang pertama membawa maksud dia masih ada wuduk. Dia masih ada wuduk. Yang kedua membawa maksud dia duduk di tempat dia semayang itu, dia tak bercakap perkara-perkara dunia. Jadi tuan-tuan yang sedang menunggu waktu Isyak, dengar pula pengisian kuliah maghrib, tuan-tuan tahu apa para malaikat doa? Dalam hadis Nabi kata apa? Para malaikat akan menyatakan kepada Allah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat kata apa? Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Selama mana? Sebanyak mana? Selama mana dia tunggu waktu solat tu. Ni tuan-tuan tunggu ni, dengan tunggu nak waktu salat masuk Isyak ni, malaikat akan doa. Malaikat tu bukan seorang ya. Kalau sebut malaikat, maknanya malaikat yang ramai. Bayangkan malaikat buat apa? Doakan, ya Allah ampunkanlah tu Haji tu, ya Allah rahmatilah dia, ampunkanlah Hajah tu, rahmatilah dia. Ramai malaikat doa dengan dua doa ini. Tuan-tuan tak nak malaikat doa? Siapa yang tak nak malaikat doa pada untuk dia? Kita kalau ada orang doakan kita pun kita dah rasa macam syukurlah kamu doakan. Doa manusia mungkin banyak halangan, mungkin banyak hijab, tapi kalau doa malaikat yang tidak ada hijab, bayangkan malaikat doakan, ampunkanlah dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Kalau Allah ampun, kalau Allah rahmat, jawapan dia apa? Syurgalah. Syaratnya apa? Dia menunggu di antara satu salat kepada satu salat. Kalau tuan-tuan nak panjang lagi doa malaikat tu, tuan-tuan tunggu waktu salat apa? Nanti subuh esok jangan keluar, tunggu satu waktu zuhur, malaikat doa Allahumma fillahu warhamhu. Tapi untuk mula-mula permulaan ni ambillah waktu paling pendek lah, antara maghrib dan Isyak. Okey, dapat tuan-tuan makna yang pertama. Golongan yang pertama. Saya cakap laju sikit sebab waktu terlalu laju. Ya, saya kena laju sikit sebab kita nak pastikan dapat doa malaikat tu, baru satu aman. Okey, secara tak langsung saya tambahlah sedikit maklumat daripada Nabi. Sebenarnya bukan sekadar dapat doa malaikat. Sebenarnya kita dikira seperti orang solat. Tuan-tuan tak solat, tuan-tuan duduk betul? Duduk bersandar dengar pengisian. Tapi tuan-tuan dikira macam orang solat. Bayangkan, kalau 40 minit antara maghrib dan Isyak dapat buat berapa rakaat? Nabi sebut dalam hadis,
Nabi kata yang bermaksud apa? Seseorang di antara kamu sentiasa dicatat sebagai orang yang solat selama mana dia duduk tempat dia solat tu. Dia tak pulang ke rumah dia kecuali menunggu waktu solat. Tapi kena ada niat tunggu solat lah. Jangan niat ala-ala dah hujan aku tunggulah. Jangan macam tu. Niatnya semata-mata apa? Kerana nak menunggu waktu solat. Dia dikira seperti orang solat. Masya Allah. Dapat kelebihan dia. Dapat tuan nombor 1. Saya teruskan nombor 2 ya. Waktu agak pendek. Okey. Ke lagi sangat saya sebut. Suara saya jelas ke? Jelas ya? Tuan-tuan macam tu lah dulu. Pastikan macam tu dia macam ni. Okey. Saya teruskan nombor 2 ya. Okey, nombor 2. Orang yang solat di saf yang pertama. Lepas ni kena berubah sikit. Orang yang solat di saf yang pertama ni dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Saya terus baca terjemahan hadis ya. Saya tak sempat dah nak baca matan hadis ni. Okey. Nabi SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa salawat kepada orang yang mengerjakan salat yang berada di saf yang pertama. So lepas ni kena buat apa? Cari saf nombor 1. Walaupun tuan-tuan selama ni favoritnya saf 2. Kita pun tak faham kenapa dia suka saf 2. Dalam bab agama jangan ada sifat nak tak apalah 2 pun cukup. No, dalam agama kena tamak. Kena tamak. Aku nak saf 1. Kalau bab dunia tak perlu tamak pun tak tahu. Tapi bab akhirat kenapa? Kena tamak. Sebab tu kalau kita tengok dalam YouTube ya, orang Arab dia tunggu pintu depan masjid tu. Dia buka dia pintu masjid, mereka buat apa? Bekerja-kerja supaya dapat saf yang pertama. Dia duduk saf pertama, Allah akan selawat kepada dia. Malaikat akan selawat kepada dia. Apa makna Allah berselawat? Kata para ulama hadis, Allah berselawat 2 makna. Makna pertama, Allah memuji hamba tu. Bayangkan Allah puji kita. Allah puji kata, Allah puji di kalangan para malaikat. Tengok haji tu, bagusnya dia duduk saf yang pertama. Makna yang kedua, Allah memberi rahmat. Lepas tu bukan Allah dia berselawat. Siapa berselawat? Para malaikat. Apa makna para malaikat berselawat? Malaikat berselawat maknanya malaikat mendoakan kita dan malaikat meminta ampun untuk kita. Masya Allah. Dah lah tadi bayangkan duduk saf pertama, malaikat dah doa minta ampun. Lepas tu pula tunggu pula antara maghrib dan isyak. So malam ni saja dapat banyak doa di kalangan para malaikat. Tak mau ke? Okey, itu yang kedua. Okey, untuk saf yang pertama kalau boleh kejar, rebut. Nabi kata kalaulah depa ni faham lah, kalau diorang ni tahulah kelebihan duduk saf yang pertama, mereka akan dapatkan saf tu. Tapi kalau masa saya berebut, nampak macam mana? Aku dulu. Nabi ajar macam mana? Nabi suruh kita mengundi. Cara mengundi macam mana? Mudah je. 1 2 som. 1 2 som. Siapa menang? Ada saf pertama. Dia berebut tak apa. Cuma jangan bertumbuk je lah. Okey, dapatlah untuk golongan yang kedua. Saya pergi kepada golongan yang ketiga. Kita dah 10 minit 40 saat dah. Berpeluh juga cakap dah laju ni, masya-Allah. Okey. Saya pergi ketiga. Okey, slowly FCD perlahan. Okey, yang ketiga adalah orang yang memenuhi saf yang kosong. Sebab itu tuan-tuan janganlah lepaskan peluang. Nampak saf tak rapat, dia kosong ke? Rapatkan. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat Ibnu Majah hadis sahih, Nabi SAW bersabda bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf. Menyambung saf ni maksudnya kalau dia kosong, sambung. Jadi lagi kita sambung, lagi dia lari. Ini kan sepatutnya jom rapat. Kalau dia bayangkanlah dalam saf pertama dapat tadi doa apa? Allah berselawat, malaikat berselawat, betul tak? Lepas tu pula dia rapatkan pula saf, jangan ada bagi yang kosong. Dapat lagi selawat dan daripada Allah dan Rasul berganda-ganda. Bayangkan pergi masjid saja buat saf, Allah banyaknya kelebihan dapat. Hadis ni hadis sahih riwayat Ibnu Majah. So macam ni nak buat saf. Macam inilah gambar dia. Kaki bertemu kaki. Bahu bertemu bahu. Kalau dulu alasan PKP tak apalah. Dulu alasan COVID tu boleh terima lah. Tapi sekarang tak COVID lah.
Dia hasil pedangan COVID tu sampai macam dia tak boleh nak rapat. No, sambung dia. Sebab itu kalau tengok gambar rajah ni, mana yang betul, mana yang salah. Kalau ada ruang kosong tu, sambung dia. Kalau dia usaha sambung, duduk rapat-rapat, Allah berselawat kepada dia, para malaikat berselawat kepada dia. Allahu Akbar. Banyak ni pahala Allah nak bagi. Dan kalau boleh ambil yang kanan. Cepat-cepat ambil yang kanan. Yang kanan ni hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat bagi orang yang berada di saf-saf sebelah kanan. Tapi jangan semua pergi belah kanan kiri langsung ada. Jangan macam tu. Maksudnya kalau nak pilih saf pertama, cari yang kanan. Lepas dah kanan penuh, istilah belah kiri. Jangan nanti semua pergi kanan aja. Mana kiri ni? Jangan kata saya sebut macam tu tak. Tapi kalau ada ruang, rebut duduk belah kanan. Saf pertama, betul tak? Rapatkan saf, duduk pula belah kanan. Berganda-ganda doa daripada para malaikat. Okey, jelas dekat sini untuk sambung saf tu. Okey, yang keempat adalah ucapan amin setelah imam membaca suratul Fatihah. Kadang-kadang tak dengar suara makmum. Waladhdallin. Sepatutnya makmum kita sebut apa? Amin. Sebut. Sebab apa? Masa kita sebut amin tu, malaikat pun doa tu. Malaikat berkata amin. Tapi kita ada pun kisah. Dia tak baca pun, dia tak sebut. Sebab tak wajib pun. Tetapi lepas ini, kalau imam dia baca waladhdallin, cepat-cepat untuk kata amin. Sebab malaikat pun akan kata amin. Nabi kata apa? Kalau dia amin, orang malaikat pun amin, selari dengan amin malaikat, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Bayangkan, saf pertama duduk belah kanan, rapat saf, lepas tu amin pula. Banyak tak doa para malaikat. Okey, dan kalau boleh, kelebihan ucap amin ni bukan sekadar diampunkan dosa, tetapi orang Yahudi sakit hati, orang Yahudi akan jadi koyak, orang Yahudi akan jadi apa? Kan kempen apa? Israel koyak, Israel cuak. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata tak ada perkara yang paling sangat disakiti oleh orang Yahudi kepada kamu selain daripada kamu ucap Assalamualaikum dan kamu ucap apa? Amin di belakang imam. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Fatihah kita sebut mereka ghairin maghdubi alaihim, iaitu al-maghdub di situ adalah golongan Yahudi. Kita berkata amin. Oh, malaikat orang Yahudi sangat sakit hati. Inilah masanya. Inilah masanya. Lepas ni semua buat apa? Amin. Jangan bergegar dekat dalam media sosial je. Tapi waktu amin tak ada sebut amin. So amin. Okey, itu nombor 4. Okey, nombor 5. Saya ada 10 semua sekali. Tinggal lagi 6. Dah 7.58. InsyaAllah saya cuba selaju yang mungkin. InsyaAllah. Dah 15 minit dah. Okey. Nombor 5 saya teruskan boleh tuan-tuan puan? Okey. Lepas ni dia makan ke ada pisau? Tak ada? Tak ada makan dan bak sikit lah. Okey. Kita pergi nombor 5. Sebab setengah tempat dia makan, tapi tak apa. Bukan makan tu penting. Doa malaikat tu. Okey, nombor 5. Mendoakan orang lain secara rahsia. Kita kalau kita doakanlah juga untuk orang lain dengan doa tu. Jangan doa untuk kita je. Jangan doa untuk kita saja. Masukkan aku syurga, ya Allah. Aku. Kau boleh doakan, ya Allah ampunkanlah kawanku, ya Allah bagi rahmat kawanku, ya Allah bagilah hidayah kepada kawanku. Doa, ya Allah bagilah hidayah kepada pemerintah. Ini kalau buat kecam, #kecam. Tapi doa tak nak. Doa, ya Allah bagilah hidayah, bimbinglah pemerintah kami, ya Allah. Doa, tapi secara diam-diam. Jangan buat live pula. Mentang-mentang di TikTok dia buat live doa. Mat kau tengok mak aku doakan kau mat. Tu tak boleh. Tu tak dapat. Faham tak maksudnya? Okey, apa kelebihan dia? Mari kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Doa seorang Muslim untuk saudaranya tu tak ada dekat situ. Dia tak tahu pun. Kalau kita doakan dia, maka doa itu akan dikabulkan.
selama mana dia doa yang baik-baik. Dan di kepala orang yang baca doa tu ada malaikat, satu malaikat yang Allah tugaskan untuk apa? Untuk kata amin. Contoh, saya doakan, saya kata, ya Allah, berilah rahmat kepada jemaah-jemaah Masjid At-Taqwa. Malaikat kata apa? Amin. Nampak? Ada satu malaikat. Malaikat yang ditugaskan itu, kata Nabi SAW, akan katakan amin. Dan malaikat kata apa? Malaikat kata, engkau pun dapat doa yang sama. Contoh kalau saya kata, ya Allah, berilah keampunan kepada ahli jemaah Masjid Taqwa. Malaikat kata apa? Amin. Malaikat kata apa pada saya? Engkau pun dapat juga keampunan. Kalau tekan doa lagi panjang, lagi banyak, malaikat kata apa? Engkau pun dapat doa yang sama. Doa lah. Doa minta hidayah, doa bagi bimbingan, doa macam-macam doa, lapangkan dada. Itu yang kelima. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Biasa buat tak doa ni, cuma tak payahlah bagi tahu kat kawan kita tu. Okey, engkau buka sekarang live, aku tengah doa ni, tengah nak buat live ni, jangan buat secara diam. Ada malaikat yang akan aminkan. Okey, kita pergi yang keenam. Yang keenam adalah yang bersalawat ke atas Nabi SAW. Ini semua sedia maklum. Dalam hadis sahih, hadis statusnya hasan, riwayat Ibnu Majah, sabda Nabi SAW, siapa yang berselawat kepadaku sekali je, selagi itulah para malaikat akan berselawat kepadanya sebanyak mana dia berselawat. Kalau tetap selawat sekali, malaikat selawat berapa kali? Sekali. Kalau tetap selawat 10 kali, malaikat akan lawat 10 kali. Kalau tetap selawat 100 kali, 100 kali lah malaikat berselawat. Malaikat akan doakan dia, malaikat minta ampun untuk dia. So kalau nak banyak malaikat tu doakan, minta ampun kepada Allah, selawatlah banyak-banyak. Sebab tu Nabi kata apa? Maka berselawatlah kamu sama ada sedikit ataupun banyak. Nabi tak paksa, tapi Nabi beritahu sebanyak mana kau doa, selama mana kau berselawat, selama itulah, sebanyak itulah para malaikat akan berselawat. Berselawat dekat situ maksudnya apa? Adalah doa. Okey, habis yang ke-6. Saya teruskan yang ke-7. Boleh tuan-tuan saya teruskan? Apa-apa soalan nanti tanya lepas ni lah, kalau ada lah, buka soalan. Okey, yang ke-7 adalah menziarahi orang sakit. Orang sakit sekarang ni jemaah Masjid Taqwa tak yang sakit. Kalau sakit hati pun boleh ziarah juga. Sekarang ni ramai orang sakit hati. Kenapa tak datang masjid man? Aku geram betul, sakit hati aku. Tegur sikit, mengajuk, tak datang masjid. Tahu datang masjid kan, ziarah dia. Apa kelebihan dia? Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang tak nak ambil peluang. Kalau tahu jemaah sakit, pergi ziarah. Kalau tak ada halangan lah. Kalau nak banyak lepas ni, pergi buat ziarah ke hospital-hospital. Apa kelebihan dia? Jom kita tengok kelebihan dia apa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada matan hadis ini, Nabi kata, tidaklah seorang muslim yang menzarahi saudara muslimnya yang sedang sakit, kalau dia zarah waktu pagi, 70,000 malaikat akan berselawat kepadanya sampai waktu petang. Pagi tadi kita pergi ziarah kawan kita, dia sakit, kakinya tersedio, kita pergi ziarah dia. Sekejap dia ziarah sakit ni. Nabi tak kata mesti 1 jam, tak. Mungkin dia ziarah 5 minit. Allah akan pastikan 70,000 malaikat tolong berselawat kepada dia sampai waktu asar petang. Dan apabila dia menziarahi orang sakit tu pada waktu petang, maka 70,000 malaikat akan berselawat kepadanya sampai waktu pagi. Bayangkan, pagi pun pergi, petang pun pergi. So, satu hari tu berapa ribu malaikat akan selawat pada dia? 70,000 ataupun 70,000? 140,000 para malaikat. Ingat, malaikat berselawat apa? Dia doakan kita, dia minta keampunan untuk kita. Hanya dengan menzahari orang sakit. Lepas ni tiap-tiap hari orang sakit. Sebab tu ada orang sakit buat pengumuman dalam grup ahli Korea, Masjid At-Taqwa. Ada orang sakit, jom ziarah. Ada orang sakit, jom ziarah. Orang sakit, jom ziarah. Itulah amal soleh. Okey, nombor 8. Amal nombor 8
adalah ini pada orang yang sakit atau orang yang mati. Ini berdoa malaikat juga. Yang tadi yang pergi pagi dan petang lah. Yang ini kalau ziarah orang sakit, ini doa yang kita baca untuk orang sakit tu ataupun orang mati. Maksudnya doa yang kita baca untuk orang sakit tu ataupun doa yang kita baca untuk orang mati, ada malaikat yang akan doakan. Okey, kita baca hadis dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mengunjungi orang yang sakit atau orang yang mati, maka ucaplah yang baik-baik. Tuan-tuan, kalau ziarah orang sakit, tuan-tuan jangan main-main pula cakap yang bukan-bukan. Tuan-tuan cakap yang baik-baik. Jangan tuan-tuan pula cakap dekat kawan-kawan, Haji ni tak lama dah ni. Tuan-tuan tahu, ada malaikat dekat situ. Malaikat akan kata apa? Malaikat akan aminkan apa yang kamu ucapkan. Kami kata, Haji tak lama dah ni. Mereka kata, amin. Mati dia lepas tu. Tak Nabi sebut salah kan? Hadis. Sepatutnya apa? Kita ni ziarah orang sakit. Kadang-kadang kita dah tanya dia, awak sakit ke? La ilaha illallah. Memang dia sakit. Sepatutnya ambil peluang apa? Doa. Jadi kalau kita sakit, kawan kita ziarah kita minta apa kat dia? Kau tolong doakan. Sebab apa? Sebab kau doa, malaikat kan amin. Ini habis waktu sembang dia, kesian orang tu. Okey, nak doa macam mana? Saya akan bagi doa dia. Nabi buat macam ni. Nombor satu, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi baca macam ni. Ikut saya baca. La ba'sa tuhurun insya-Allah. Itu nombor satu. Nabi kata, tak apa, penyakit kau ni akan mensucikan engkau, membersihkan dosa engkau. Malaikat kata apa? Amin. Okey. Yang kedua, boleh baca doa ni, tapi ni kena baca 7 kali. Ni 7 kali dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi ketika dia ziarah orang sakit, Nabi akan doa yang ini. Ikut saya baca. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. Ni ulang 7 kali. Malaikat kata apa? Amin. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik arah yang agung, agar dia menyembuhkan engkau. Malaikat kata apa? Amin. Bukan satu malaikat, tapi ramai malaikat. Tapi kalau kita habis waktu sembang je, sayanglah. Sedangkan ada doa malaikat. Okey, yang ketiga, kalau nak baca doa ni pun boleh. Sunnah Nabi juga, hadis riwayat Bukhari. Cuma yang ini Nabi minta kita yang ziarah tu ambil tangan kanan kita, letak di tempat mana-mana anggota badan lah. Kalau boleh di tempat disakit tu lagi baik. Baca doa ni. Ikut saya baca doa ni. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ashfihi. Kalau lelaki, kalau perempuan, ashfiha. Okey. Wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Cuba kita terjemahan dia. Kalau tak boleh bahasa Arab, takut tukar-tukar kan. Bahasa Melayunya, ya Allah, Tuhan bagi manusia, hilangkanlah segala penyakit, sembuhkanlah kerana hanya Engkau yang dapat menyembuhkannya. Tak ada penyembuhan melainkan hanya sembuhan-Mu, penyembuhan yang kalau sembuh tidak meninggalkan sedikit penyakit pun. Malaikat akan buat apa? Amin. Sembuh orang tu. Dapat tuan-puan? Tak apa, nanti saya bagi nota soft copy ni, nanti boleh ambil. Okey, nombor 9. Dapat tak? Nombor 9 sahur. Ni kalau puasa lah. Kalau nak puasa, jangan tak sahur. Sebab kalau dia bersahur, Nabi kata apa dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. So bangun sahur.
malaikat buat apa? Malaikat selawat, doakan dia, minta ampun untuk dia. Okey, dapat. Nombor 10, orang yang menginfakkan harta, yang bersedekah, yang keluarkan zakat, yang derma. Okey, dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu hari yang dilalui oleh seorang hamba, maknanya tiap-tiap hari Allah akan hantar kepadanya 2 malaikat. Kita ni, saya setiap hari ada 2 malaikat datang. Tuan-tuan, ada 2 malaikat datang. Salah satu daripada kedua malaikat tu akan doa. Yang pertama doa apa? Dia kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dia doa apa? Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Tapi kalau orang tak nak infak, jadi duit banyak ni, dia bakhil. Macam Pak Haji bakhil. Cuma dia tak bakhil kalau dia cikgu murni lah. Dia tak bakhil lah kan? Dia bakhil. Allah kata, malaikat yang satu lagi buat apa? Malaikat satu lagi doa, Allahumma a'ti mumsika talafa. Malaikat kata apa? Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang bakhil. Sudah. Jangan faham Okey, hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi kita nak yang baik lah. Saya tak bagi tuan online, betul tak? Sedekah, pergi ke masjid, masuk RM1, malaikat akan doa, ya Allah, bagi ganti harta dia tu lah, ya Allah. Betul, ni ada duit macam bakhil, malaikat kata hancurkanlah harta orang tu. So selesailah kita 10 amalan yang melibatkan 10 golongan yang para malaikat akan mendoakan dia. Bukan satu malaikat tetapi ramai malaikat. Cukup dah 10. Sebenarnya ada lagi beberapa, tapi sebab waktu kita dah 8.11, dah 29 minit 15 saat. Ada soalan? Tak ada soalan? Ada pertanyaan tak ni? Boleh buat tak 10-10 ni? InsyaAllah. So sebelum saya berhenti 2 minit lagi, saya nak sebutkan 10 perkara tadi. Okay. Kita belajar malam ni 10 amalan yang dapat doa malaikat. Malaikat doa keampunan juga untuk kita. Yang pertama apa dia? Menunggu waktu salat, antara maghrib ke isyak, subuh ke zuhur, zuhur ke asar. Okey. Yang kedua adalah orang yang salat di saf yang pertama. Okey. Kemudian pula kalau boleh dia nampak saf kosong, saf tak rapat, dia rapatkan. Kemudian yang keempat apa? Orang yang mengucapkan ucapan amin selepas imam baca surah Al-Fatihah. Yang kelima, dia doakan orang secara diam-diam. Okey, yang keenam, berselawat ke atas Nabi. Lagi banyak malaikat akan doakan dia. Yang ketujuh, menziarahi orang yang sakit. Yang ke-8, doa yang dibacakan ketika ziarah orang sakit atau orang mati. Yang ke-9, dia bersahur kalau dia berpuasa. Dan yang ke-10, dia menginfakkan harta. Rahimahullah, itulah sekadar pengisian yang saya dapat isikan bagi menggantikan ketidakhadiran Al-Fadhil Ustaz Bashir. Doakan beliau, moga Allah mudahkan urusan beliau, Allah memberikan beliau rahmat, Allah sentiasa memberikan kemudahan kepada beliau. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.